Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Jalan ke Syurga, perjalanan menuju abadi. Terima kasih diucapkan kepada anda semua dan saya pasti anda yang menyaksikan kami pastinya di Jalan ke Syurga ini ternanti-nantikan apakah tajuk yang akan kami bawakan untuk anda pada hari ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk kita ibu bapa yang menanggung biawak hidup. #apa pun tak boleh. Adakah anda termasuk dalam kategori biawak hidup? Tepuk dada, tanya saja. Apapun, jom kita dengarkan dulu pandangan orang ramai tentang tajuk kita pada hari ini. Sebagai seorang anak tak sewajarnya rasanya kalau ibu bapa menanggung anak tu, dia dah besar, dia dah bertanggungjawab dan sepatutnya dia berbakti kepada ibu bapanya kan. Tapi sebaliknya dia ditanggung lagi oleh ibu bapa atas dasar tanggungjawab. Jadi saya rasa tak sewajarnya kalau seorang anak masih ditanggung oleh ibu bapa masa dia dah besar ni lah kan. Dah cukup umur lah senang cerita. Untuk kes yang macam ni saya rasa tak patut sebenarnya. Anak yang dah besar panjang tapi masih lagi ditanggung oleh orang tua. Melainkan kalau orang tua dia kaya tak apalah. Tapi kalau orang tua dia orang biasa-biasa, orang kebanyakan, tak patut sebenarnya. Patut dia kena berusaha untuk membantu keluarga. Especially kalau dia anak lelaki ke, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan ke, tapi as long as dia dah besar, dia sepatutnya ada kesedaran untuk membantu keluarga dia. Kalau bukan membantu keluarga pun, bantulah diri sendiri kan, untuk cari sumber pendapatan. Tak adalah menyusahkan orang lain. Okey, itulah dia ya pandangan orang ramai berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Dan untuk kita membincangkan tentang perkara ini, saya nak kenalkan kepada anda semua, kita bersama dengan Ustaz Riza Kamaruddin, ceramah bebas yang tak perlu kita perkenalkan lagi ya. Banyak sebenarnya yang telah pun kita bincangkan dengan Ustaz ya. Tapi pada hari ini, saya dengan Ustaz nak bincangkan pasal tajuk biawak hidup ni. Kalau ikutkan saya pun geram juga ni biawak hidup ni. Kan? Sebab apa? Sebab kita bagi biawak hidup sebab biawak hidup ni adalah anak-anak yang dah besar, dah akhir balik dah saya rasa dah mampu bekerja, dah boleh bagi nafkah, boleh bagi mak ayah duit dan sebagainya, tapi masih lagi nak duduk rumah, malas. Segala benda apa semua perbelanjaan ditanggung oleh ibu bapa itu. Pandangan Ustaz lah tentang tajuk kita pada hari ini, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biawak pun ada harga. Itulah dia. Tapi yang ni tak tahulah harganya macam mana. Tak tahu nak kira dah. Biawak pun ada harga. Ya. Jadi tapi dalam kita konten orang Melayu, dia sebut biawak hidup ni sesuatu yang sangat mengaibkan. Tapi kalau dah besar panjang, duduk di rumah, mak ayah nak tanggung lagi, tak payah hidup lah. Kan? Menyusahkan semua orang. Menyusahkan semua orang. Ya. Dia bukan kata menyusahkan semua orang, dia susahkan diri sendiri, dia lupa. Dia susahkan diri dia sendiri. Dia setiap daripada kita, tambah lagi dalam usia awal remaja kan. Habis sekolah, tak kerja, ada kelulusan pun tak nak kerja apa semua. Takkan dia tak ada keinginan? Keinginan tu banyak. Keinginan yang mana? Macam-macam keinginan ada. Dia tengok orang pakai phone baru pun dia nak pakai phone baru. Tapi malas kerja. Semua nak pau mak ayah je. Takkan nak apa mak ayah je. Kalau mak ayah tu ada tak apa. Yelah, kesian tu mak ayah ni yang duduk kampung apa semua. Masalahnya kadang-kadang kita inilah realiti kehidupan kan. Tapi dalam suasana yang begini sekarang ni, kita kena harus berhati-hati. Sebab takut nanti ada yang terkecil hati kan. Yalah. Hilang kerja bukan kita tak nak kerja. Tapi ini bila kita bincang tak nak kerja, duduk di rumah, makan, minum, mak ayah tanggung segala semua keperluan. Nah, itu suatu perkara yang sangat-sangat tidak apa ni, Sangat menyedihkan lah. sangat menyedihkan dan ini bukanlah suatu ajaran daripada agama. Sebab kalau kita lihat beberapa pernyataan daripada sahabat, daripada Nabi SAW sendiri tentang perbuatan-perbuatan seumpama ini kan. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat menyatakan bahawa rezeki pendapatan yang paling afdal ialah yang diperolehi dengan tangannya sendiri. Dia kena tumpulah untuk membina kehidupan dia. Dia tak boleh selamanya, kita tidak akan boleh selama-lamanya bergantung kepada kedua orang tua kita. Sebab satu hari nanti, kitalah yang akan jadi penjaganya. Kalau dah sampai ke usia, sampai 30-an, 20-an, tapi masih lagi tak nak bekerja, duduk dalam comfort zone, mak ayah masih ada, kebetulan mak ayah masih ada. Kalau mak ayah tak ada, ke mana nak pergi? Sebab itu, kita jangan menyusahkan ummah. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia seru kepada Ahlul Qura. Ahlul Qura ni pembaca Al-Quran. Dia kata, angkatlah kepadamu.
Angkatlah kepalamu, pandanglah. Maksud Sayyidina Umar itu jangan hanya tertumpu kepada membaca Al-Quran semata-mata. Angkat kepala, tengok kehidupan, cari kerja, jana kerja dan sebagainya. Itu kepada mereka yang membaca Al-Quran. Yang duduk rumah, apa hal? Tak nak keluar ke tengok mencari kerja untuk membina kehidupan sendiri, itu yang paling penting. Janganlah kita dalam suasana hari ini, zaman ini, orang pakai phone baru ni, nak phone baru, tapi takkan lapar mak ayah lagi. Baju, nanti nak beli basikal lagi. Dah bertanda di basikal Ustaz. Tapi okey, betul juga apa Ustaz katakan tadi sebab kadang-kadang okey, ini bagi pandangan saya lah. Kenapa agaknya anak-anak ni suka tinggal dengan ibu bapa? Sebab saya rasa ini pemahaman saya lah, saya tak tahulah pandangan orang lain. Sebab saya rasa mungkin dia dah dimanjakan daripada kecil, daripada sekolah, zaman universiti, semuanya dimanjakan. Tak apalah, segala benda dibagi. Sampai satu tahap tu, anak tu dah rasa macam selesa. Dah selesa dah. Sebab tu kita kata comfort zone tadi. Ya, comfort zone. Adakah mungkin, ya, disebabkan itu mungkin anak-anak ni rasa macam, buat apa aku nak pergi kerja, mak ayah aku boleh bagi aku duit. Ya, itu mungkin salah satu daripada sebab. Sebab kadang-kadang ibu bapa sendiri dia tak tegas, dia tak cakna tentang urusan anak dia. Saya ingat zaman kita dulu lah, zaman 70-an, zaman 80-an, masa itu mak ayah kita hidup dalam keadaan serba susah. Jadi kita sentiasa berdikari untuk menguruskan urusan sendiri. Saya hanya tinggal dengan ibu bapa saya 12 tahun pertama. 12 tahun pertama, masa macam darjah 6 lah. Sampai darjah 6, masuk tingkatan 1, saya masuk sekolah Arab yang ada peralihan. Bermula daripada itu, sampai sekarang, saya tidak bersama dengan keluarga. Saya tidak menumpang kasih dengan keluarga. Apa yang saya nak, saya akan usaha, saya akan buat sendiri. Kehidupan saya catur dan saya corakkan sendiri. Nampak tak? Sebab mak bapak kita daripada awal latih kita supaya berdikari. Kamu nak apa, kamu cari duit, kamu beli sendiri. Walhal sifat kita sekarang dah jadi ayah pun, kita nak train anak macam itu, namun dalam hati kita akan bantu. Takkan. Tapi takkanlah semua perkara mengharapkan mak ayah. Jadi mak ayah juga kena ambil peranan. Supaya kena lihat sayang anak bukan makna kita manjakan dia, apa dia nak kita bagi, kita turuti semua. No, satu hari nanti dia akan jadi masalah kepada kita. Nah, hari ini dia akan jadi masalah. Bila mana anak tu dah habis belajar dah pun, dah ada degree dah pun. Tapi dia kena nak selesa, nak duduk nak makan minumnya, nak apa semuanya, semua mak nak tanggung, ayah nak tanggung. Ini tu saya kata berhenti jadi orang. Tu dia orang cakap macam naik lemak kan. Kadang ibu bapa ni dia ada, bagi saya lah, dia macam ada satu perasaan yang mana dia boleh je nak bagi tahu dekat anak dia tu, kau ni contoh nama siapa kan nama Man, contohlah Man, kau ni takkanlah makan tidur je, kau ni tak nak pergi kerja, tak nak cari kerja ke? Okey, itu satu perangai ibu bapa yang mungkin dia meluahkan. Tapi ada satu benda ni, ibu bapa ni dia satu perasaan di mana dia nak bercakap tapi dia nak jaga hati anak dia tau. Dalam hati dia tu memang nak suruh anak dia tu bekerja dan sebagainya, tapi dia tu jenis macam tak nak cakap. Dia jenis tak apalah. Tapi macam mana caranya untuk kita nak menyuruh agar ibu bapa ni lebih lantang lagi untuk bagi tahu dekat anak kita tu supaya keluarlah pergi cari kerja. Sekurang-kurangnya dapat, bukannya nak mak ayah tak harapkan pun bantuan nak bagi duit ke apa, tapi sekurang-kurangnya jadilah orang berguna, pergilah kerja, jangan goyang kaki saja. Macam saya sebutkan tadi lah, dia bila setiap daripada kita dia ada keinginan. Bila dia nak sesuatu perkara, nak kereta contohnya. Nak kereta kan. Ayah dia kena tegas, hang nak kereta, pergi kerja. Jadi maksud dia kat sini ibu bapa perlu cakap. Perlu cakap. Dia tak boleh dia diam. Tak boleh jaga hati tak sangat. Jaga hati lah. Tak boleh. Satu hari dalam riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibn Mas'ud, aku melihat ada satu sosok pemuda yang sangat hebat. Dia mengenali satu sosok pemuda yang hebat, yang ganteng. Daripada credibility dia, nampak dia ni memang the best man lah. Tapi Ibn Mas'ud bertanya kepada orang ramai, kamu kenal tak si Fulan ni? Kenal. Apa kerja dia? Orang ramai yang mengenali si lelaki tadi, dia tak kerja. Jawab khalayak kepada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata, kalau begitu aku terus tak pandang lagi dah. Tak ada kehebatan yang pada pandangan pertama tadi, dia ni seorang lelaki yang hebat, yang berketerampilan, yang ada idealisme dan sebagainya. Tapi bila Ibn Mas'ud tahu dia ni tak kerja, dia sudah hilang martabatnya. Maksudnya apa? Maksudnya,
once you tak ada kerja, you malas kerja. Pertama sekali jangan cuba-cuba nak ngorak nada orang. Walaupun di media sosial macam-macam kita boleh pamerkan sesuatu yang palsu. Kan? Sekarang ni fake benda ni memang ada dia. Kan? Pinjam kita member pun cakap tu kita sendiri. Betul kantoi. Bila kantoi deaktif. Ini satu perkara yang alah, jadi kamu lah mak ayah juga kena memahami kalau sayang anak bukan itu caranya. Dia kena tegas, jelas. Betul. Beritahu sebab satu hari aku akan mati, kita akan mati, ayah akan mati, ibu akan mati. Harta ni tak lama. Kalau kamu begitulah adanya, hari-hari kalau gunung itu ditarah, dikorek, hari-hari tak ada apa datang, kata kan. Selama mana? Kemudian dia kena memahami juga, si ayah tadi kena memahami juga perasaan anak-anak dia yang lain. Mungkin dalam kata contoh 5 orang anak, mungkin tak semua, mungkin seorang saja yang macam itu. Ya, betul. Tapi dia kena mak ayah tadi, dia kena faham situasi 4 beradik, 4 anak dia lagi tadi, melihat dengan mata kepala dia bahawa ayah dia, ibu dia sangat memanjakan yang seorang ni, apa sahaja dia nak sehingga dia jadi lemak. Habis kawan ni, yang 4 beradik ni, kata orang Jawa jangan ngences saja. Apa ni? Leleh-leleh dia tengok adik nak semua dapat kan. Tapi tak apa-apa. Nanti akhirnya kecewa dan dia akan timbul satu lagi masalah yang besar dalam keluarga ialah keretakan hubungan sesama ahli keluarga. Akhirnya terputus hubungan. Ini suatu malapetaka. Ya, itu kita tak nak. Tapi ini berdasarkan pemerhatian saya lah ya, kajian saya. Kalau kita lihat dekat negara Eropah kan, kadang anak-anak ni yang dah berusia belasan tahun ni pun dah mampu untuk berdikari sendiri. Itu di luar negara. Tapi di dalam negara kita ni kita dapat lihat ya, waktu persekolahan memanglah duduk kat rumah. Waktu universiti pun kadang-kadang asrama balik semua ke rumah. Ada juga di antara orang Malaysia ni yang mana anak-anak ni yang dah berkahwin, dah ada anak pun tinggal juga dengan mak ayah. Dan ianya boleh kita kategorikan sebagai mungkin norma masyarakat orang Melayu ataupun orang Malaysia ni memang sebegitu rupa. Dah tak boleh nak buat macam mana kan, memang dah lagu tu daripada dulu sampai sekarang kan. Adakah mungkin mereka ini yang akan keluar ke rumah ni macam melanggar sedikitlah kita punya kemasyarakatan orang kita ni? Bagi saya tak juga. Jadi kita cuba berlaku adil dalam isu ni. Okey. Dia banyak sebab. Mungkin banyak sebab. Pertamanya, mungkin dia baru berkahwin dan dia ada seorang anak dengan pendapatan isi rumah dia yang apa ni kita sebut B40 kan, yang di bawah paras M40 kan. Jadi mungkin dalam keadaan dia cost living dekat Kuala Lumpur, dekat Shah Alam, dekat Selangor ni tinggi dengan kos sewa rumah itu, mungkin pendapatan dia tu tak seberapa, dia tak mampu. Mungkin itu salah satu sebab. Tetapi bagi orang yang sebagai suami yang hebat, pasangan yang hebat, dia akan gamble. Dia akan gamble. Apa pun dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk nak generate income, untuk membina kehidupan dia tanpa dia menyusahkan kedua orang tua dia. Orang tua dia berada mungkin di mana-mana pun orang tua dia tidak akan menyusahkan. Sifat seorang anak dah berkahwin pun jangan sampai menyusahkan kedua orang tua dia. Ini orang tua kita dulu dah besarkan kita sampai kepada umur ini. Dah kahwin, ambil anak kita, cucu dia, bagi dia susah dia orang tua. Ya, lepas jaga kita kena jaga cucu. Kena jaga cucu pula. Dia nakkan masa privacy dia bersama dengan ibu, dengan mak ayah kita, nak bersama, dia nak tumpukan ibadah, nak persiapkan hari tua dia. Dia disibukkan. Saya melihat situasi ni Fad berlaku. Pakcik ni nak ke cucu. Umur dah pecah-pecah umur 70, 60. Kita petang ambil anak sekolah, ambil cucu, pick up cucu, anaknya kerja. Jadi bagi saya ni satu benda yang tak sewajarnya lah. Tak sewajarnya kita nak menyusahkan kedua orang tua kita sampai dah besar, sampai kan? Jadi tak, bagi saya dia bukan dan ini bukanlah satu norma kepada masyarakat Melayu, tidak. Itu based on diri sendiri. Jadi
Tapi tak, tadi Ustaz ada cerita ya berkenaan mungkinlah dia antara keluarga itu mungkin ada kepayahan, kesusahan dari segi faktor ekonomi tu. Faktor ekonomi, kan. Boleh dibolehkanlah kan. Tapi saya rasa Tapi sampai bila? Sampai bila? Dan janganlah kita berada dalam zon selesa itu. Kan sampai bila-bila nak tinggal dengan mak ayah dan sebagainya kan. Kalau boleh tu ada sedikit peningkatan ekonomi tu berpindahlah. Macam saya cakap tadi, ibu bapa tu dia ada satu perasaan, dia pendam perasaan tu kan. Ya, betul, Kalau boleh betul. nak privacy juga kan. Tapi, Saya Fat, banyak kadang-kadang yang kawan-kawan di kalangan warga emas ni bercerita, mengadu. Banyak kadang bila kita pergi ceramah, pergi kuliah, dia akan start ada masa Ustaz. Ya. Dia bincang. Macam mana ni nak luahkan perasaan? Dia kata bukan nak halau Ustaz, tapi kami nak privacy. Kami nak privacy kan. Dia dah letih dah letih. Esok kita akan kita akan sampai waktu itu kan. Ya, Kita tak betul. tahu future macam mana kan. Betul. Tapi memandangkan situasi hari ini, jadi kepada anak-anak bertanggungjawablah. Ya. Bertanggungjawablah terhadap orang tua, bertanggungjawablah pada keluarga dan anak-anak. Jadi kita janganlah sampai. Tapi kalau menyusahkan ibu bapa itu satu perkara yang sangat tidak wajar. Betul. Tapi kalau sekiranya memang itu kehendak ikhlas daripada kedua bapa, kita rahimkanlah. Ya. Dia memiliki rumah yang besar, dia tak nak. Contoh dia tak nak hidup alone, sunyi tak nak. Besar macam mana kan, takkan tak ada orang Tak kan. kata orang tu satu isu juga. Jadi dia kata kita tak boleh nak judge semua sama. Dia ada sebab. Mungkin ada orang tua yang ibu bapa yang tua ni dia nak keriuhan rumah dia sentiasa dengan anak cucu. Tapi dalam agama bila kita membina rumah tangga, kita kena keluar. Sebab masalah di rumah tangga itu masalah kita dengan isteri kita, dengan mak ayah kita, isteri kita dengan adik-beradik. Kan adik-beradik itu kata Nabi, soal adik-beradik ipar itu adalah racun. Kan? Pembunuh. Maksudnya apa? Batas auratnya tak terkawal apa semua. Jadi kehidupan kita di rumah kita mandiri. Itu lebih penting, lebih utama. Kan? Masalah bila sesekali balik, sebulan sekali balik, 2 bulan sekali ataupun seminggu sekali balik, kan bahagia. Ada keceriaan dan kegembiraan. Sebab dah lama tak jumpa, sesekala balik Nanti kalau kita tak nak, nanti anak kita cucu dia ni akan jadi bahan fitnah kepada ahli keluarga yang lain. Ya. Kena hati-hati buat tu. Anak dia ni lah, ni benda ni akan jadi keriuhan dalam masyarakat. Jadi kepada masyarakat luar sana, kita kena sentiasa bertakwa daripada Allah dalam hal ini. Kita jangan sampai susahkan kedua orang tua kita yang patutnya kita lebih berbakti kepada dia. Ini bukan pembaktian. Ini mungkin nampak macam sebut penyusahan pun mungkin merumitkan lah. Merumitkan jugalah. Merumitkan kedua orang tua kita. Betul. Agak yang lebih sopan kot. Baik, mungkin inilah sebabkan kita dah berdiskusi ni hampir 15 minit ni kan. Saya harapkan anda semua dah pun mendapat informasi ya, dah dapatlah apa yang boleh Ustaz katakan tadi tu. Maksudnya dekat sini apa boleh saya simpulkan dekat sini, anda kata kalau kita ni ada kudrat tenaga kan, keluar cari kerja kan. Macam Ustaz kata tadilah kan, kalau nak ngurat awet ke apa semua, kalau kita tak ada kerja sebagainya, macam mana nak ngurat kan? Tak ada haibah. Okey, dan terima kasih Ustaz ya di atas segala penerangan itu tadi. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kepada anda semua yang mungkin ingin menyaksikan apa tajuk yang akan kami bincangkan nanti, pastikan anda kekal bersama kami pastinya di Jalan ke Syurga di platform YouTube dan juga di Facebook kami. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.